Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada Bulletin MFR pada minggu ini. Sudah pasti tumpuan utama kita adalah untuk saingan TM Piala Malaysia yang masuki perlawanan ketiga setelah berehat selama 1 bulan. Apa yang lebih menarik adalah kehadiran semula penonton setelah mendapat kebenaran dari Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa kata kita ikuti laporan yang saya sediakan ini. Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang membabitkan pertemuan PJ City dan Kelantan FC menjadi antara 3 venue terawal yang menerima kehadiran penonton pada perlawanan ketiga TM Piala Malaysia. Rata-rata mereka teruja dengan kebenaran yang diberikan sambil menyifatkan tiada masalah dalam menjaga prosedur standard operasi SOP yang ditetapkan selain merasakan tiada sebarang kesulitan dalam urusan pembelian tiket secara atas talian. Begitu teruja untuk ke stadium kerana setelah sekian lama kita tak dapat hadir ke stadium, semangat dan Piala Malaysia. Jadi kalau kita tak datang ke stadium, kita tak akan merasa aura dia. Saya rasa kalau SOP dalam stadium pun kita jaga jarak, nak masuk pun kita main sejahtera, kita dah vaksin semua, alhamdulillah. Semua saya rasa SOP kita akan patuh. Jadi itulah saya mengharapkan semoga semakin ramai ke stadium kembali, walaupun ada yang takut-takut dan ragu. Saya harap sokonglah negeri anda. Kalau anda tak sokong, siapa lagi? Itulah harapan saya. Saya mengharapkan fan-fan lain pun banjirilah stadium selepas ini. Semua harap penonton semua boleh ikutlah SOP yang ada dalam di pihak stadium aturkan semua ni, seperti scan jarak, kita punya jarak distance SD. Lepas tu jagalah SOP, selalu pakai mask apa semua kan. Kita pakat jagalah, stay safe lah untuk menghalang merebak COVID ni kan. Pada saya untuk SOP apa semua tak ada masalah. Sebab yalah kita bagi nak menjaga kita punya keselamatan diri kita, orang lain. Jadi saya rasa untuk SOP bagi nak jalan untuk kita tengok kita punya pasukan kesayangan tu, saya rasa tak ada masalah lah bagi SOP macam ni. Jadi memang kita patutlah jaga SOP ni supaya kita dapat mengekanlah COVID-19 ni daripada merebak. Beberapa aksi menarik turut berlaku dalam saingan keempat TM Piala Malaysia dengan Johor Darul Takzim, Melaka United, Terengganu dan Selangor berjaya menempah tempat ke suku akhir. Di Stadium Sultan Mahmud keempat, Melaka United berjaya mengutip satu mata berharga apabila diikat 3-3 oleh Kelantan United. Bagaimanapun, ketua jurulatihnya Zainal Abidin Hassan tidak gembira dengan keputusan itu sambil menyifatkan mereka bernasib baik tidak tewas. Dia berharap pemain-pemainnya dapat mengambil pengajaran terhadap apa yang terjadi bagi perlawanan akan mendatang. Bagi saya keputusan memang tidak puas hati. Nasib baik pasukan Melaka tidak dimalukan. Bagi saya 3 kali mereka mendalui, 3 kali bermaknanya kita tidak mempelajari daripada tekanan-tekanan yang diberi di pasukan Kelantan. Kita mengambil mudah malam ini dan kita terpaksa bekerja keras tiap kali kita ketinggalan. Jadi satu pengajaran bagi pasukan Melaka malam ini. Alhamdulillah nampak mereka kembali untuk mencari gol penyamaan dan gol kemenangan, tetapi masih lagi memperkecilkan peluang. Alhamdulillah, kita tahu kita leading sebanyak 3 kali. So akhirnya kita faham Melaka mempunyai pemain-pemain yang berpengalaman. Dia tahu bila dia perlu mengambil peluang, dan akhirnya inilah yang terjadi dalam bola sepak. Yelah, kita faham pasukan Melaka mempunyai serangan yang begitu bagus. Jadi saya terpaksa menukar pemain 2 centre back Jepun. Jadi mengharapkan pemain pertahanan saya dapat mengawal pemain serangan pemain tim pasukan Melaka, tapi akhirnya pengalaman memisahkan kita. Dalam perlawanan tersebut, kehadiran semula
Muhammad Badri Razi seolah-olah memberikan nafas baru pada Kelantan United. Dia bertindak menjadi pengumpan pada jaringan pertama Yuki Tanigawah pada minit 22 sebelum disamakan Sonny Nordeh 3 minit kemudian. Al-Fusaini Gazama kembali meletakkan Kelantan United di hadapan pada minit 39 untuk memberikan tuan rumah bergelar pendahulu di separuh masa pertama dengan keputusan 2-1. Melaka United hanya mengambil 10 minit di babak kedua untuk meletakkan permainan kembali dalam keadaan seimbang menerusi gol dari sepakan percuma S. Kumaran. Namun, pemain gantian Syahrizi Ikmal Muhammad Khairuddin menceriakan semula Kelantan United pada minit 78, namun kegembiraan itu tidak kekal lama apabila Manuel Ot menyamakan kedudukan 3 sama pada minit 83. Sementara itu, JDT tidak berdepan masalah besar untuk menundukkan Sabah 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Segalanya tampak sempurna buat JDT melalui jaringan awal pada minit ke-6 oleh Leandro Velasquez hasil gerakan bersama Betson da Silva. Betson meledak gol kedua buat JDT melalui sepakan penalti pada minit 33 selain menambah jaringan kedua peribadi dengan satu tandukan mengelirukan pada penghujung waktu permainan. Bagi Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim Benjamin Mora, dia gembira dapat menghadiahkan 3 mati itu kepada penyokong JDT selepas sekian lama tidak dapat hadir ke stadium. Very good. I really like how the team behaved in the Sultan Ibrahim with the fans. It was a responsibility for us to play good football, to fight until the end of the game, and to collect the 3 points, and we did. So very happy. Like always, be watching closely what we need to do with the recovery of the players, trying to fix a little bit of the things that we didn't do at our best, and of course repeat what we did well. Ya, kalau kita lihat gol yang kita bolusi masih lagi perkara yang sama ya, di mana kita tidak kekal fokus dalam awal permainan, dan apabila bermain dengan pasukan yang baik seperti JDT, kita dihukum lagi. Dan ini merupakan satu lagi pengajaran, dan bagi saya tak harus berlaku selepas ini, di mana kita tahu yang bila kita bermain dengan pasukan-pasukan baik, baik JDT maupun pasukan lain, kita perlu kekal konsentrasi dan pastikan kita tidak hilang bola dan hilang daripada fokus kita. Sementara itu, Terengganu FC juga meraih kemenangan 100% dalam 4 perlawanan selepas memenang cabaran Perak 4-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Ketua Jurulatih Terengganu Nafuzizin berpuas hati kerana sasaran utama mereka untuk layak ke suku akhir telah tercapai selepas meraih kemenangan yang cukup selesa. Dia gembira pemain-pemain mampu ikuti perancangan yang telah dilakukan sambil menyifatkan 3 jaringan awal di separuh masa pertama memudahkan laluan Terengganu dalam mendapatkan 3 mata ke atas Perak. Jelah, kalau kita menang malam ni 4-0, jadi memang lebih pada puas hati lah. Tapi apapun saya bersyukur. Yang penting kita layak ke suku akhir. Itulah yang penting. Matlamat kita untuk permulaan layak ke suku akhir tercapai. Alhamdulillah. Dari segi kita tengok jaringan awal lah, memang kita merancang lah, kita planning untuk dapat gol seawal mungkin lah, kita tahu. Dan apa yang kita rancang, starting player pun bermain dengan baik. Mengikut apa kita plan, mendapat jaringan di first half, so memberi lagi keyakinan kepada pemain. Tetapi kita tengok ialah mungkin dari segi fitness level setengah pemain tu ada yang setelah berehat panjang, so di situlah kita perlu improve. Adalah serta-serta terutamanya dari segi pertahanan lah yang banyak kita kena improve kan. Okey, apa yang dirancangkan pemain-pemain saya tidak dapat melakukan dengan baiklah pada separuh masa pertama. Selepas 30 minit pemain-pemain saya mula mendapat rentak dan cuba bermain dan membuat serangan-serangan yang balas, tetapi kita tidak menghasilkan gol. Tuan rumah hanya mengambil 13 minit untuk meledak jaringan pembukaan menerusi sepakan jarak jauh menarik dari Makan Konate. 7 minit kemudian, larian pantas dari sebelah kiri oleh Faisal Abdul Halim berjaya menemui David da Silva yang mudah menolak masuk bola ke dalam gawang Perak. Desi Marcel menambah derita pelawat dengan gol ketiga pada minit 26 selepas menyempurnakan hantaran yang diberikan Faiz Nasir.
Terengganu memperolehi satu lagi jaringan pada separuh masa kedua apabila mendapat sepakan penalti pada minit 67 yang mudah disempurnakan Faisal Abdul Halim bagi keputusan muktamad 4-0. 7 lagi perlawanan akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad ini dengan antara perlawanan yang menarik untuk disaksikan ialah PJ City dan Johor Darul Takzim bagi kumpulan D di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, selain aksi kumpulan B membabitkan Selangor yang akan melayani kunjungan Terengganu keesokan harinya. Ini merupakan carta kedudukan dalam kumpulan A yang memperlihatkan Kuala Lumpur City masih lagi bergelar pendahulu namun sedang diekori rapat Sarawak United dan Seri Pahang, sementara peluang Penang tampak sudah semakin malap ke suku akhir. Kumpulan B menyaksikan Terengganu dan Selangor sukar digugat dengan unggul menerusi pungutan 12 dan 9 mata. Begitu juga untuk kumpulan C, Melaka dan Kedah juga sudah mengesahkan tempat ke suku akhir. Bagi kumpulan D, tumpuan kini terarah siapa yang akan mengiringi JDT. Dari kumpulan itu dengan peluang masih seimbang antara PJ City, Kelantan dan Sabah. Jadi setakat ini saja perkembangan Buletin MFL dan sampai kita berjumpa lagi untuk minggu hadapan. Download aplikasi Shoot sekarang.